Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Cikgu Muhammad bin Yusuf selaku pengurusi majlis merangkap Ketua Penerangan UMNO bahagian. Yang kita kasih yang berhormat Tuan Haji Ahmad Razif Haji Abdurrahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Takir, merangkap Ahli Dewan, Ahli Mesyuarat Dewan Kerajaan Negeri Terengganu. Yang kita kasih yang berhormat Senator Saudara Ezam bin Makno, Ahli Dewan Negara, mantan Ketua Pergerakan Keadilan, yang mana saya dengan Yang Berhormat Senator, baru-baru ni kami dibacok terakhir terjumpa dengan Yang Berhormat, dan masa tu belum dianugerah Yang Berhormat, dan saya mewakili semualah tahniah. Mudah-mudahan insya-Allah dapat meneruskan perjuangan kita bagi memantapkan UMNO insya-Allah. Yang kita kasih yang bahagia, hari ini orang lama ni Tuan Haji Hassan Ali. Daripada saya mari Terengganu dulu, Pak Chan ni macam tu juga. Semua majlis dia sambut. Kita mari pun dia mari. Aku tengok dia ni semangat, saya rasa dulu kini insya-Allah buat selama-lamanya begitulah Pak Chan. Naib Ketua UMNO bahagian, Ahli Jawatankuasa Taman Perumahan Gong Badak, Ahli Jawatankuasa Penyerah Rasdun dan Penerangan, khususnya pergerakan wanita, ketua-ketua umum cawangan, pemuda, putri, penduduk setempat, tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah kerana pada malam ni atas ketentuan Allah, saya dengan bersama dengan Yang Berhormat Saudara Ezam, dengan tuan-tuan di sini, dan saya pun dapat maklumat petang ni lah kata partner dengan dia. Saya kata malam ni derah jugalah dia pun. Bagi memperjelaskan kepada tuan-tuan beberapa persoalan-persoalan semasa. Yang hari ini rata-rata dalam penjelajahan kami seluruh negara, bahawa rakyat amat terkeliru. Dan saya tertariklah dengan ucapan Yang Berhormat tadi, bahawa berbagai-bagai angkara yang telah dilakukan oleh pihak pembangkang, berbagai-bagai usaha fitnah yang telah dilakukan menyebabkan usaha-usaha kepada perpaduan untuk kita mengajak umat Islam pada hari ini dalam keadaan amat membimbangkan. Kerana fitnah telah mengatasi segala-galanya. Sehingga akan seperti mana disebut oleh sepengurusi tadi, sehingga dia tarik yang bukan Islam pun boleh bercakap soal agama. Sehingga masjid juga telah diperalatkan. Sehingga akan yang bukan Islam juga sanggup memberi tazkirah dalam masjid. Inilah kesannya daripada golongan-golongan yang telah memperalatkan Islam. Golongan-golongan yang telah mempergunakan Islam untuk politik. Tetapi bila mana saya berucap pada malam ni, bukan bermaksud saya memisahkan politik dan agama. Tetapi jangan sampai kita menggadaikan agama kerana kita berpolitik, sehingga kita menggadaikan maruah Islam untuk mencapai tujuan politik. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, apabila Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka amat jelas disebut di Nabi, akhir zaman ni kata Rasulullah, akan lahirlah segolongan manusia kata Nabi kerana nak kedudukan, kerana nak pangkat darjat, kerana nak kekayaan, sanggup jual agama. Inilah perkara yang saya akan bercakap pada tuan-tuan pada malam ini.
Bagi menjawab soalan pengusi tadi, apabila agama sanggup dijual, maka agama dah tidak ada nilai lagi bagi mereka, melainkan kemenangan mereka dengan memperalatkan Islam. Sehingga maruah agama langsung tak dipelihara. Sehingga yang bukan Islam pun sanggup mempermainkan agama kita. Sehingga kalimah Allah juga sanggup dipermainkan. Sehingga ayat Quran dibaca oleh kaum bukan Islam. Tetapi bagi orang PAS, mereka bangga. Kerana orang Islam hari ini dah boleh menguasai Al-Quran. Orang bukan Islam hari ini dah boleh bercakap soal agama. Tetapi bercanggah dengan usaha Nabi SAW. Baginda Nabi dulu kalau sekiranya orang mereka ini nak dimasukkan Islam dulu baru bercakap soal Islam. Tapi mereka sanggup menggunakan yang bukan Islam pada ni dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kerana apa? Kerana dia nak mentempelak UMNO. Dia kata cuba tengok yang bukan Islam tahu baca Quran. Ini kan UMNO tolak Al-Quran. Yang bukan Islam tahu bercakap soal Islam. Nak menuduh UMNO tolak Islam. Inilah niat buruk di kalangan kepimpinan PAS meletakkan yang bukan Islam sanggup menggadai maruah agama Islam yang suci. Inilah perkara yang kita nak jelas kepada rakyat. Apa disebut oleh baginda Nabi SAW amat jelas. Akhir zaman, kata Nabi, lahir segolongan manusia yang nak kedudukan, yang nak pangkat darjat, yang nak kekayaan, sanggup jual agama. Mereka memperlihatkan diri mereka, kata Nabi, dengan pakaian-pakaian. Seolah-olah mereka lah orang yang zuhud. Sebaliknya kerana nak simpati orang ramai. Mereka ini, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita lihat mereka adalah orang alim, kita lihat mereka adalah orang zuhud, kata Rasulullah, dengan pakaian jubah serban. Tetapi pelaksanaan agama yang dilaksanakan oleh mereka, salah satu kesalahan besar mereka, dengan jual agama membenarkan yang bukan Islam. Sanggup mempermainkan Al-Quran. Saya baru-baru ni, saya ceramah di Padang Serai. Gopalan Krishnan baca Quran. Dia baca, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ni siapa pergi mengajar dia ni? Siapa yang ajar Gopalan Krishnan baca Quran? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahu bagaimana Gopalan Krishnan terjemah? Dia kata ini Quran punya dalam Tuhan Allah surah cerita. Ini bahasa dia. Ini Tuhan Allah surah cerita sama Quran punya dalam. Tuhan surah tanya. Ini siapa itu yang tipu agama? Siapa itu yang dusta agama? Maka dijawab oleh Gopalan Krishnan. Saya mau bagi tahu ini malam sama tuan-tuan. Orang yang tipu agama, orang yang dusta agama, ialah UMNO. Tetapi tahu tuan-tuan, siapa yang menegakkan agama? Yang nak menegakkan agama ialah PAS. Sebab tu Tuhan surah cerita Quran dalam takbir, Allahu Akbar. Punya, ya Allah. Saya pun kadang-kadang geram juga. Ini dalam keadaan duk break ni. Mana ada maruah kita sebagai seorang Islam? Saya sanggup takbir apabila Gopalan Krishnan menghuraikan ayat Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Sebab tu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, kita cukup amat bimbang tentang nasib umat Islam pada masa akan datang. Kalau perkara ni tak ditangani dengan bijaksana, kalau UMNO tak tangani benda ini, tak diberi penjelasan kepada rakyat, dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya di kalangan mereka-mereka yang menyokong PAS, hatta orang atas pagar, buatlah satu penentuan bahawa selama ini ketelanjuran PAS memperalatkan Islam. Maka PAS harus ditolak dalam jiwa mereka. Dan pastikan bahawa UMNO lah orang yang akan menegakkan Islam di bumi Malaysia ini. Bila kita kata kita nak tegak Islam, PAS pada hari ini dia kata, UMNO tolak Islam. Demi Allah. Demi Allah, wallahi. Kena tahu di kalangan kita masyarakat, sebenarkah UMNO menolak Islam? Yang dituduh oleh Nik Aziz khususnya. Sedangkan balik buka kitab hadis 40. Cuba baca hadis yang kedua. Bagaimana ditanyanya Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi SAW. Maka tanya Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Jawab Nabi, al-Islam wa tasdu' la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus salah wa tutiz zakah wa tasumur Ramadan wa tahujul bait al-kamakal.
Maka Jibril menanya Rasulullah. Maka Nabi jawab, Islam itu mengucap kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat dan haji. Apabila dijawab oleh baginda Nabi, maka Jibril kata, benar kau ya Muhammad. Maknanya di sini saya memberi keyakinan kepada tuan-tuan, khususnya ahli-ahli UMNO, khususnya umat Islam yang mendengar pada malam ini, supaya dapat membezakan sebenarkah UMNO tolak Islam. Sedangkan apa disebut oleh Nabi, demi Allah, UMNO tak tolak syahadat. Demi Allah, UMNO tak tolak perintah semayang. Demi Allah, UMNO tak tolak perintah menunaikan zakat. Demi Allah, UMNO tak tolak perintah puasa Ramadan. Demi Allah, UMNO tak tolak perintah mengerjakan haji. Bermakna atas disebut oleh baginda Nabi, itulah Islam. Demi Allah, UMNO tak tolak Islam. Yang kita tolak ialah PAS. Kerana PAS bukan Islam. PAS parti. Islam adalah agama. Kena tahu beza tuan, parti dengan agama. Ini keadaan mengelirukan kita kerana kita tidak tahu membezakan parti dan agama. Parti ciptaan manusia. Agama adalah ciptaan Allah. Agama Allah SWT. Yang dibawa oleh Jibril AS kepada Nabi SAW. Yang tubuh PAS ni manusia. Saya hurai di mana-mana pun benda yang sama. Yang tubuh PAS ni manusia kecewa. Orang yang tubuh PAS pun asal orang UMNO. Yang dia tubuh PAS kerana kecewa, tak boleh jawatan. Bila tak boleh jawatan, merajuk. Sebab tu hari ni orang PAS, dia cari puak yang mana kecewa, yang mana merajuk, yang itulah yang akan sokong PAS. Jadi PAS tidak ada wadah perjuangan. PAS hanya nak membalas dendam atas sebab kecewa, sakit hati, marah. Maka PAS merupakan parti yang jauh tersimpang daripada ajaran Islam. Sebab tu pada hari ini tuan-tuan, yang duk marah ke UMNO ni kenapa? Kerana nak hilang pengaruh keyakinan. Sebab dia tahu bahawa UMNO pada hari ini melaksanakan Islam. Tapi sengaja dikelirukan. Sengaja dilakukan fitnah. Seolah-olah macam UMNO ni tak Islam. Saya nak beritahu tuan, UMNO bukan macam pangepah. Cakap orang Kedah rasa boleh. Sagi Izam cakap Selangor. UMNO bukan macam empah. Kita tak pernah kata nak dabik dada bercakap Islam. Tapi UMNO melaksanakan pelaksanaan pemerintahan UMNO adalah tak lari daripada landasan Islam. PAS mendabik dada, dia bercakap soal Islam. Saya nak beritahu tuan-tuan, apa kerja buat PAS langsung tidak menjejak dengan kehendak Islam. Saya nak buktikan. Kalau dia kata UMNO tolak Islam, saya akan perpaduan tak dikenaki di PAS. Alasannya Aziz mudah aja. Dia kata kerana dasar UMNO adalah dasar kebangsaan. Sebab dasar PAS adalah dasar Islam. Sebab itulah sampai bila-bila pun UMNO dan PAS takkan boleh bekerjasama kerana dasar yang berbeza. Kita nak tanya orang PAS yang pergi ambil DAP sebagai kawan ni, sedangkan dasar chauvinis, dasar komunis, kenapa boleh ambil dasar chauvinis komunis menjadi kawan? Hatta UMNO dengan dasar Islam dinafikan oleh pihak PAS. Makna PAS langsung tidak menjejak dengan kehendak agama. Sedangkan DAP bukan bangsa boleh buat kawan. Tapi kerana nak kuasa politik, kerana nak kedudukan, kerana nak pangkat darjat, sampai tak tahu nak beza yang mana kafir yang boleh diambil kawan, yang mana kafir yang boleh menentang, yang boleh merosakkan umat Islam. Jadi maknanya tuan-tuan, terima kasih atas keprihatinan, tapi saya tak minum. Sebab enjin dah panas, tak boleh minum, takut bengkok head. Kau nak cek enjin, awal tadi saya dah buhaya dah. Saya takut terbang yang ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan muslim-muslimat mati Allah. Jadi apa yang diperkatakan oleh PAS pada hari ini, saya nak bagi pengukuhan keyakinan kepada tuan-tuan dengan perjuangan UMNO, sama ada tepat ataupun tidak dengan kehendak Islam. Dan senak kepada orang atas pagar, senak kepada orang PAS, senak kepada pembangkang, supaya malam ni buka seluas minda yang Allah SWT anugerah kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan bagi jadikan kita manusia ini dengan istimewanya. Kelebihan manusia akal. Maka guna sebab baik akal untuk menilai